Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aufar bin Rosli, nombor metrik 061576. InsyaAllah kali ini saya akan membentangkan sebab nuzul bagi surah An-Nisa ayat yang ke-12, iaitu ayat walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad ila akhir ayat. Sebab nuzul bagi ayat ini ialah Ibnu Majah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah telah berkata, saya jatuh sakit dan Rasulullah datang kepada saya untuk menziarahi saya. Baginda dan Abu Bakar berjalan bersama-sama dan aku pun pingsan. Lalu Rasulullah SAW berwuduk dan menuangkan sebahagian daripada wuduknya ke atasku. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah yang harus aku lakukan? Bagaimana harus aku berbelanja ke atas hartaku? Sehinggalah diturunkan ayat harta pusaka pada akhir surah An-Nisa, iaitu ayat wa in kana rajulun yurasu kalalah, dan juga ayat yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Jadi inilah sebab nuzul bagi ayat yang ke-12 bagi surah An-Nisa. Seterusnya kita ke bahagian pelajaran sebab nuzul. Beginilah sebab turunnya ayat yang ke-12 ini, dan jumhur ahli tafsir tidak menyebut hadis ini ketika menafsirkannya. Dan ianya juga betul kerana beberapa sebab. Yang pertama, Ibnu Uyainah keliru dalam menentukan ayat tersebut seperti yang dijelaskan pada ayat yang sebelum ini, iaitu yusikumullahu fi auladikum. Yang kedua, Ibnu Uyainah juga berkata ayat wa in kana rajulun yurasu kalalah ini turun pada akhir surah An-Nisa, akan tetapi ayat ini turun pada awal An-Nisa. Dan yang terakhir, katanya lagi pada kalimah wa in kana rajulun yurasu kalalah ini tidak sesuai dengan kisah Jabir dalam hadis ini, kerana ayat tersebut membincangkan tentang pewarisan saudara lelaki melalui ibu. Sedangkan Jabir adalah saudara kepada saudara perempuannya dan bukan saudara kepada ibu seperti yang diketahui umum. Pada pendapat saya, iaitu pendapat Ibnu Uyainah ini, yang menimbulkan syak wasangka ialah pengulangan kalimah kalalah dalam dua ayat tersebut. Jika tidak, jelaslah perbezaan antara kedua-dua ayat tersebut seperti mana yang jelas di antara dua hukum itu. Kesimpulan yang dapat kita ambil daripada sebab nuzul bagi ayat yang ke-12 bagi surah An-Nisa ini, hadis ini bukanlah sebab diturunkannya kerana kekeliruan dalam matanya, sanadnya dan percanggahan dengan konteks Al-Quran, akan tetapi penolakan para penafsir terhadap asbab nuzul ayat tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan teruskan dengan sebab nuzul ayat ke-19 daripada surah An-Nisa. Okey, baik. Jadi sebelum itu mari kita lihat kepada ayatnya dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin bayyinah wa'ashiruhunna bil ma'ruf in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairun katsira. Okey, baik. Jadi ayat ini berkisarkan tentang larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli waris yang mana mereka ketika zaman jahiliah akan mewarisi wanita secara paksa, dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang mana hendak mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada wanita, dan kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji. Dan juga ayat ini menceritakan kepada kita tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggauli ataupun bergaul dengan wanita secara baik. Okay, jadi kita pergi kepada hadis yang dikeluarkan daripada Imam Bukhari, Abu Daud dan juga An-Nasa'i daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika zaman jahiliah apabila meninggalnya seseorang lelaki, maka ahli waris akan lebih berhak kepada wanita tersebut. Mereka ini jika suka, mereka akan mengahwini wanita tersebut, dan jika apabila mereka kehendaki, mereka akan mengahwinkan dengan orang lain. Dan juga jika mereka suka ataupun mereka kehendaki, mereka tidak akan
akan membiarkan mereka berkahwin. Dan kita lihat di sini mereka lebih berhak kepada orang tersebut berbanding dengan ahli keluarga. Maka turunlah ayat ini untuk menegah perkara tersebut. Kita lihat kepada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud daripada Ibnu Abbas juga, yang mana tentang ayat la yahillu lakum an tarithu min sa'akarha wa la ta'diluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna illa ay ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Demikian ayat ini turun adalah ketika mana lelaki-lelaki mereka pada zaman jahiliah mereka mempusakai wanita, yang mana yang mempusakai wanita ini bukanlah daripada keluarga tetapi daripada kerabat-kerabat mereka yang jauh ni. Mereka akan melarang wanita tersebut daripada berkahwin sehinggalah wanita tersebut mati, ataupun wanita tersebut memberi tebusan kepada lelaki tersebut daripada mahar-mahar lah yang telah diberikan oleh suami-suami mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kata putus tentang perkara ini dan melarang daripada amalan tersebut. Dikeluarkan juga daripada An-Nasa'i daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika mana Abu Qais bin Aslam meninggal dunia, maka anaknya hendak menikahi isterinya, dan ini adalah satu amalan yang mana selalu ataupun biasa dilakukan pada zaman jahiliah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat la yahillu lakum an tarithu min sa'arkarha. Supaya apa? Supaya dapat melarang ataupun memutuskan ataupun menghentikan amalan yang buruk ini. Okey, baik. Jadi kita teruskan kepada pelajaran yang boleh kita dapatkan daripada sebab nuzul ayat surah Nisa ayat ke-19. Okey, kita pergi kepada kata-kata yang telah dikeluarkan oleh Imam Tabari bahawasanya ketika zaman jahiliah, jika salah seorang daripada lelaki meninggalkan seorang suami apabila mereka meninggal dunia, maka lebih berhak kepada wanita tersebut berbanding orang lain, hatta wanita itu sendiri. Jikalau mereka suka, mereka akan menikahinya, dan jikalau mereka suka, mereka akan menghalang wanita tersebut daripada menikah sehinggalah wanita itu meninggal dunia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melarang perkara ini kepada hamba-hambanya, dan Allah SWT melarang daripada menikahi wanita-wanita yang telah dinikah oleh bapa-bapa mereka, dan juga melarang daripada menghalang orang untuk bernikah. Sa'di berkata bahawasanya ketika zaman jahiliah apabila matinya salah seorang lelaki meninggalkan isterinya, maka mereka akan memandang bahawasanya mereka lah yang berhak kepada wanita tersebut, sama ada wanita itu suka ataupun tidak suka. Dan jikalau mereka suka kepada wanita tersebut, mereka akan menikahi wanita tersebut dengan mahar yang ia sukai tanpa persetujuan wanita itu. Dan jikalau mereka tidak suka, mereka akan menjauhinya dan melarangnya daripada bernikah dengan orang lain kecuali yang mereka pilihlah. Dan ada di antara mereka yang mana melarang wanita tersebut daripada menikah sehinggalah mereka mendapatkan harta warisan yang telah ditinggalkan oleh kerabat mereka tadi yang telah meninggal dunia, ataupun mereka mendapatkan mahar daripada isteri yang mana telah diberikan oleh suami-suami mereka. Okey, Imam Syagiti berkata bahawasanya satu perbezaan yang berlaku pada zaman Arab Jahiliyah tersebut adalah kerabat yang mewarisi wanita. Dan apabila lelaki-lelaki contohnya seperti anak ataupun saudara-saudara, contohnya mereka ini kalau nak mewarisi wanita, mereka akan mencampakkan kain ke atas wanita tersebut, maka automatik mereka akan mewarisi wanita tersebut, dan mereka lah yang lebih berhak kepada wanita tersebut. Jadi kalau mereka sukai, mereka akan berkahwin dengan wanita tersebut tanpa mahar, dan jika mereka sukai, mereka akan mengahwinkan wanita tersebut dengan orang lain dan akan mengambil mahar tersebut. Dan jika mereka sukai, mereka akan melarang wanita tersebut daripada menikah, sehinggalah wanita tersebut memberikan tebusan lah ataupun sesuatu benda sebagai tebusan kepada mereka, sehinggalah Allah SWT melarang perkara ini berdasarkan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha. Kesimpulannya adalah sebab nuzul yang dipilih dalam ayat ini adalah seperti mana yang telah dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya bila matinya seorang lelaki meninggalkan isterinya, maka ahli waris yang akan lebih berhak kepada wanita tersebut. Jikalau mereka suka, mereka akan mengahwininya. Jikalau mereka tidak suka, mereka akan menikahkannya dengan orang lain yang disukai, ataupun jikalau mereka nak, mereka akan menghalang wanita tersebut daripada menikah secara paksa. Allah SWT menunjukkan ayat ini untuk menjelaskan kebenaran, untuk menegakkan kebenaran, untuk melenyapkan kebatilan, ataupun untuk menerangkan hak-hak di antara kedua belah pihak. Maka kami memilih sebab ini yang telah dikongsi Ibn Abbas ini adalah kerana sah
sanadnya, kejelasan lafaznya dan juga kesesuaian konteks ayat dan juga pendapat-pendapat ahli tafsir. Adapun dua sebab lain yang telah dikeluarkan oleh Ibn Abbas, pendapat yang dikeluarkan Abbas dan juga Ibnu Abu Umamah daripada Abu Umamah, maka pendapat ini boleh dikatakan lemah kerana lemah dan juga kurangnya sokongan terhadap hujah-hujah yang mereka keluarkan. Sekadar peringatan untuk semua, sebahagian daripada ahli tafsir berpendapat bahawasanya memang pada zaman jahiliah mereka melakukan perkara ini. Memang tak dinafikan lagi bahawasanya amalan ini telah bermula pada zaman jahiliah sejak dahulu lagi. Tetapi ketika zaman Islam, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengatakan dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu dalam ayat ini adalah kerana menurut ulama asal-usul perbuatan ini memang daripada zaman jahiliah, tetapi mungkin akan berlanjutan. Bukan mungkinlah, maksudnya memang ada sisa-sisanya berlaku pada zaman kedatangan Islam. Jadi Allah SWT melarang perkara ini daripada berlanjutan dan menyeru kepada semua orang beriman agar meninggalkan perkara ini supaya tidak berlanjutan lagi lah pada zaman-zaman Islam yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.